sejahtera. Okay, so hari ni saya ada buat satu projek audio system di kereta Honda Civic FB. So Honda Civic FB ni saya akan buat setup sound quality yang menggunakan setup 2-way SD system yang menggunakan full range, mid-bass 65 dan juga DSP 6 channel. Lepas tu kita akan buat installation dari segi soundproofing. Lepas tu untuk sound system pula kita akan buat style OEM loop. OEM loop ni maksudnya kita modify dari segi installation tu tak ketara sangat. So dari segi full range tu pemasangan dia kita akan pasang dekat tempat OEM pillar dia. Sebab Honda Civic FB ni dia punya pillar dia dah ada design untuk tweeter. So kita akan gantikan tweeter original tu kepada full range 1.5 inci. Dan pintu dia kita akan buat soundproofing 2 layer dan kita akan buat pemasangan mid-bass 65 inci. So player pun kita akan tukar sebab customer request player Android. So player Android kita akan tukar, kita akan pasang DSP. Okay. Untuk setup kereta ni kita menggunakan mid-bass 65 inci daripada produk TBR, dan juga full range 1.5 inci pun daripada produk TBR. Lepas tu dengan DSP. Okay, DSP pula kita menggunakan produk daripada TBR 6 channel DSP built-in amplifier 4 channel digital. So untuk DSP ni dia ada datang sekali dengan Bluetooth. So kita boleh direct Bluetooth daripada handphone ke DSP. Lepas tu dia untuk model DSP ni pula dia ada ready RCA output 6 channel. So kalau customer nak upgrade power amplifier, DSP ni dia dah ready untuk RCA output. Lepas tu DSP ni pula dia ada sekali dengan music player. So music player ni kita cocok ada USB kat sini, dia boleh read file lagu daripada pendrive. Dan juga dia ada aux cable, kita boleh menggunakan device lain lah seperti iPod ke ataupun handphone melalui aux cable. Lepas tu dari segi solution dia menggunakan high input daripada player. So kalau player nak pakai original pun boleh, kalau dah tukar player pun boleh, dia tak ada masalah. Dari segi wiring dia just plug and play. Untuk model Honda ni dia dah ready sekali dengan soket plug and play. So dia tak ada nak potong wiring. So tak perlulah risau dari segi void warranty wiring lah. Lepas tu ini Android player. So Android player ni kita menggunakan RAM 32GB 9 inci. So untuk Honda Civic FB ni size Android player 9 inci. So dia ada datang sekali dengan casing. So dari segi solution pun just plug and play. Okay. Okay, sekarang kita buat installation di pintu. Kita akan buat soundproofing 2 layer. 2 layer tu bermaksud kita akan buat pemasangan belah dalam dan juga belah luar. So sekarang proses untuk pemasangan soundproofing lah. So soundproofing ni kita menggunakan material produk daripada TBR. Saiz ketebalan dia 2.6 mm. So dia punya besar pun besar. Memang bezalah dengan yang biasa punya soundproofing. Sebab yang ni dia punya saiz ni dia buat khas memang untuk kereta. So kalau untuk satu pintu ni memang sesuai lah. Okay, untuk soundproofing satu pintu dah siap 2 layer. So tadi belah dalam kita dah pasang, yang ni kita pasang belah luar. So dari segi pemasangan soundproofing ni sebenarnya dia ada cara pasang dia dengan cara yang betul lah supaya kita dapat efek yang bagus lah. So kalau kita tengok dari segi solution ni dia tak ada kesan angin. So dari segi fitting dia kita ikut dia punya body punya shape. So tujuan dia adalah untuk kita absorbkan vibration. So soundproofing ni pula kalau kita pasang dengan cara tak betul, dia punya efek pun kurang dan juga dari segi pembaziran pun adalah. So pasang macam tak pasang. So soundproofing ni dia ada cara pemasangan dia. Okey, untuk pemasangan mid-bass lah, kita menggunakan aluminium ring. Dekat pintu ni kita akan ikat speaker. So tujuan kita menggunakan aluminium ring ni adalah supaya kita boleh ikat speaker ni dengan ketat tanpa merosakkan basket speaker. Kadang-kadang ada
dia tak ada vibration. Okey, siap. Pasang subwoofing dekat driver side pintu. So untuk pemasangan subwoofing ni saya bagi tips sikit yang penting, yang perlu kita tahu sebelum kita pasang subwoofing. So untuk pasang subwoofing ni, benda yang pertama yang penting perlu kita tahu adalah cara pemasangan dengan cara yang betul. Okey, cara yang betul ni, pasang subwoofing ni, bila kita pasang, kita tolak ni, kalau boleh jangan ada angin ataupun udara di dalam subwoof ni. So bila kita tolak tu, dia cantik kemas flat ikut shape body pintu ni lah. Sebab bila ada udara dekat dalam ni, kita tolak tak betul, tak kuat, so dia akan ada efek dekat subwoof tu. So begitu juga dengan wiring. Kalau macam ni, wiring original untuk central locking dan juga power window ni, kalau boleh kita keluarkan, jangan kita lekat terus. Sebab bila kita lekat terus subwoofing ni, dia ada udara dekat dalam tu, dia tak lekat 100% dekat besi pintu ni. So kita cabut soket ni, kita pasang subwoof, baru kita pasang balik. So pun mudah untuk kalau ada something problem dari segi wiring power window ke ataupun central locking ke, mudah untuk wireman check wiring. Begitu je dengan skru bracket power window. So kita mark, kita buat bagi dia ada nampak. So senanglah kalau kita nak tukar bracket power window, kita dah tahu skru dia dekat mana. Kalau kita tutup, susah lah. Susah kita nak cari skru. Kemungkinan mungkin subwoof yang kita dah pasang ni kena buka, kena popek balik. So rugilah. Begitu je dengan klip. Ni klip pintu. So bila kita dah pasang, so kita potong klip pintu supaya mudah untuk kita pasang door trim nanti, supaya dia klip tu fit masuk cantik-cantik. Ini adalah tip kalau korang nak buat DIY untuk solution subwoofing. So benda ni paling penting. Wow. Okey, sekarang dah siap subwoofing. So kita nak pasang base speaker. So tapak ring pun kita dah siap pasang. So, sebelum kita pasang speaker ni, kita kena pasang ni getah. Tujuan getah ni untuk dia kurangkan vibration daripada speaker ni kepada pintu bodi besi. So dia lebih kurang macam absorber kereta lah. So kalau absorber kereta tu, kalau tak ada mounting getah tu, dia punya kegaran dia kuat lah. So kita pasang dulu, kita pasang bibit. Dah install, dah pasang mid base, mounting semua kita dah pasang. So kita dah ikat fit, solid lah. So now kita akan pasang radio. Okey, pintu dah siap, pasang subwoofing, speaker pintu pun dah pasang. So sekarang tinggal player. So player kita akan buat pemasangan. Okey, ni
menggunakan radio ni, so kita akan install player Android dan juga wiring PSP, semua plug and play. Okey, so jom. Okey, ini soket daripada OEM player Honda lah. Yang ni wiring soket untuk DSP. So kalau kita tengok dekat sini, dia supply and play, dia ada wire soket kat sini. So originalnya kita cucuk ni power supply. Yang ni soket untuk player Android. Dia pun plug and play juga. Siap wiring. Okey, untuk installation full rail pula, kita pasang dekat pillar. So untuk model Honda CB-FB ni, kalau kita tengok dari segi dia punya pillar dia dah ada design untuk tweeter. So yang ni original tweeter dia. So kita akan menggunakan tempat yang OEM ni untuk kita pasang full rail. So dia tak adalah nampak ketara sangat. So untuk yang ni original dia tweeter. So kita akan gantikan dengan full rail. So kita akan potong cantik-cantik. So kita akan masuk full rail. So kalau kita tengok dari segi hasil dia, still nampak original OEM. Okay. Okay, so kereta ni dah siap install speaker, soundproofing, full range, DSP dan juga play Android. So sekarang kita akan buat tuning lah. Cuma part tuning ni saya akan bagi sedikit penerangan berkenaan dengan tuning, sebab ramai yang keliru ataupun kurang faham berkenaan dengan tuning. So sebelum kita buat tuning sesuatu audio system di dalam kereta, yang paling penting yang perlu kita ambil tahu adalah installation. Installation ni paling penting sebelum kita buat tuning. Yang kedua adalah setup. Setup ni dari segi wiring setup. So untuk di dalam kereta ni kebanyakan setup wiring kita menggunakan active system. Active system ni dia ada kategori 2-way active system, 3-way active dan juga 4-way active. So tujuan active ni adalah untuk mudah untuk kita buat tuning speaker di dalam kereta, sebab kita tahu masalah dalam kereta adalah lokasi speaker dia berbeza. Contohnya sebab di dalam kereta ni kita duduk sebelah kanan, kita bukan duduk dekat tengah. So antara speaker kanan dan juga speaker kiri, dari segi dia punya location dia berbeza. Ada yang dekat, ada yang jauh. So sebelum kita buat tuning ni, benda yang paling penting yang perlu kita tahu adalah installation dan juga setup. Sebab tuning ni sebenarnya kita bukan tuning speaker. Sebenarnya speaker ni dia tak boleh nak tuning, sebab speaker ni dia ada karakter respon dia tersendiri. Sebab tu kalau kita lihat dekat market, kenapa speaker ni ada yang mahal, ada yang murah, walaupun satu brand yang sama, satu brand nama yang sama, tetapi dia ada banyak jenis model speaker. So perbezaan dia adalah respon speaker tu sendiri. Mungkin yang mahal respon dia lagi bagus. Macam itulah. So apa yang saya boleh bagi tahu sebelum kita buat tuning ni, first thing kita kena ambil tahu solution dan juga setup. Sebab kita nak buat tuning nanti, kita bukan nak tuning speaker. Speaker dia tak boleh nak tuning. Sebab dia dah ada karakter dia sendiri. Yang kita nak buat tuning adalah ruang di mana speaker tu pasang. Contohnya ruang speaker di dalam kereta. So nanti kita akan buat tuning adalah kita akan tengok dari segi karakter ruang ni, yang karakter speaker tu sendiri. So kita kena tune balik supaya kita dapat respon yang bagus.
untuk permulaan saya buat tuning di dalam kereta ni, first thing saya akan check jarak speaker antara speaker kiri dan juga speaker kanan supaya datang dalam waktu yang sama. Selepas saya membuat pengukuran jarak speaker kiri dan juga speaker kanan, yang nombor 2 saya akan buat crossover point. Crossover point ni adalah untuk kita check dari segi respon speaker high, mid dan juga low supaya dia balance. So untuk kita check crossover point ni, biasanya saya menggunakan lagu yang biasa saya dengar ataupun lagu dari segi karakter lagu tu saya faham. Okay, so kereta ni dah siap tuning. So jom kita dengar hasil selepas tuning. Ini setup 280 system. Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri. شاكرين كل نعمة بعيدين عن الفتان. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang Maha Esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza, tak memadai hanya kecapi rasa selesa. Maukan harta yang mampu beli satu semesta, berpesta ke pagi bekal bergelimpangan. Kekasih muda bukan cakap berpegang tangan, harta dan jamuan nafsu tidak berkekalan. Bila menjelang tua bukan itu jadi bekalan. Dan jangan puisi ini disalah tafsir pula, bukan berkhutbah cuma betulin diri jua. Ingin hidup sempurna, aset nilai berjuta, saling tukar wanita, senyum dan batin tua. Bakat di dunia jangan disalahguna, jangan kufur nikmat yang diberi percuma. Gunakan lebihan untuk hikmah bersama, jagalah nama hidup penuh pemantasan dan drama. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, bukan semuanya tulus. Ada sempurna, ada kurang upaya, ada yang jadi mudah hanya bila sudah kaya. Sebesar rumah bermula dengan sekejap mata, boleh hilang dalam sekelip mata. Ucaplah alhamdulillah, bukan dah suka, karena semua yang kaya atau besar tetap Allahu Akbar. Jadikanlah ku tercerah fisabilillah, yang tertera di kalimat harap memandu bila. Entah apabila persimpangan tiba, hidup penuh dengan rintangan harus ku hadapinya. Harapku tidak lupa diri bila gembira, dan cuma mulai mencari kau di saat tiba. Ku cuma manusia penuh dengan kekhilafan, tapi bisa membedakan cahaya dan kegelapan. Tabah bila dihalangkan duri, onak dan cobaan. Ibu bila dicobakan keruh kuasa dan perempuan. Sentiasa tegar diminda, dikejar dan dipinta. Dari zaman bermula hingga ke akhirnya, ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi, dan apa guna posesi juga posisi. Sementara ini cuma hanya puisi, nukilan tulisan dan bisikan isi hati. Mencari keterangan, menjiwai peranan, menempati pesanan, jadi juga sarana. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki, moga tidak leka dalam perjalanan ini. Okay, alhamdulillah. So Honda Civic ni pun dah siap audio system dia, dari segi solution, setup dan juga tuning. So aku harap dengan sedikit perkongsian video ini dapat membantu bagaimana nak mengupgrade audio system dengan cara yang betul. So insyaAllah aku akan buat lebih banyak video lagi berkenaan dengan audio system kereta. So jangan lupa subscribe
subscribe, like dan juga komen. Okay, jumpa lagi.